الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا أما بعد. Terima kasih kepada saudara pengurusi yang dimuliakan, kepada seluruh pimpinan persatuan, pengarah program dan seterusnya, muslimin dan muslimat, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita dipertemukan pada malam ini, dan topik yang akan kita bincangkan telah pun diberikan maklumat tadi, walaupun pada pandangan saya topik itu agak sedikit mengelirukanlah, ya. Kerana orang tak apa nak faham cerita apa benda unrealized sin yang kita nak bincangkan, ya. Tetapi sebenarnya ia lebih kepada perbincangan berkenaan dengan hubungan lelaki dengan wanita. Ya, jadi kebanyakannya bila sebut muamalat ni orang kita dok faham muamalat maliyah, ya, urusan keuangan. Jadi orang tak terperasan rupanya kita nak cerita bab hubungan lelaki perempuan, ya. Faham tak? Ya? Apa dia? Baik, jadi kemudian penganjur minta saya untuk sentuh dua-dua sekali. Saya kita memang tidak ada kecukupan masa untuk kita tiba-tiba mengupas kedua-duanya dalam suatu masa, ya. Baik, jadi apabila kita nak bincangkan persoalan muamalah lelaki dan perempuan, khususnya di kalangan orang-orang muda, dan yang mana mereka ini masih lagi dalam keadaan yang disebutkan sebagai mencari-cari pasangan, ya. Dan sudah tentulah kegairahan untuk mencari itu dan berkenalan itu lebih tinggi berbanding dengan orang yang sudah berpasangan, walaupun kebanyakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi semuanya kena kepada semua dan relevan kepada semua, ya. Tak kiralah golongan mana sekalipun, sama ada usianya sudah meningkat dewasa, sudah berkahwin, ataupun golongan-golongan ilmuwan Islam yang dinamakan ustaz dan ustazah, ataupun anak-anak muridnya, maka semuanya actually termasuk di dalam apa-apa yang akan kita bincangkan. Baik, jadi sebelum kita ceritakan di manakah unrealized itu, lebih baik kalau kita dapat melihat basics yang telah pun, ataupun basis yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya letakkan sebagai kita manusia ini, bagaimana cara kita bermuamalah, berurusan di antara lelaki dan wanita. Baik, yang pertama sekali boleh kita buat kesimpulan bahawa Islam dalam bab lelaki wanita ni kita boleh kata yang paling ortodok lah. Kalau kita boleh gunakan perkataan itu, paling ortodok, kerana Islam adalah yang paling faham sebenarnya macam manakah tabiat dan dalaman nafsu seseorang lelaki dan seorang wanita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyebut secara jelas dalam Al-Quran, Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Artinya telah pun dihiaskan dalam diri manusia itu kecintaan kepada syahwat dia, kepada wanita, ya, dan juga kepada anak-anak, dan kepada harta melimpah ruah daripada emas dan perak, dan juga binatang-binatang ternak, dan juga tanah-tanah pertanian. Lalu kepada harta lah pokoknya. Yang pertama kepada wanita, yang kedua kepada harta. Baik, jadi itu yang perlu kita faham. Yang pertama, bermakna Allah SWT memang letakkan challenge dan test kepada semua lelaki wanita. Ini dijelaskan pula oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan ujian yang paling hebat buat lelaki kecuali wanita. Maka ada wanita yang, ada lelaki yang boleh mengelakkan ujian-ujian dunia yang berbentuk matuang, ya, tetapi apabila mereka digoda oleh wanita, mungkin mereka akan teruji dengan lebih dahsyat lagi, ya. Baik, jadi itu adalah
ujian yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan beberapa garis panduan dalam hubungan ini. Yang pertama, garis panduannya telah pun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-30 dan 31. Wa qul lil mu'minin, katakanlah Muhammad kepada orang-orang lelaki mukmin, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian Allah SWT kata, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun, itu lebih baik bagi mereka, lebih suci kepada hati mereka, dan sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui, maha sedar apa yang kamu lakukan. Jadi ayat ni sedang molek Allah tutup dengan satu perkataan yang macam Allah tak tahu, Allah memang tahulah. Memang Allah tahu apa yang kamu lakukan. Ini bermakna, saudara dan saudari, salah satu di antara maksiat, dosa kecil atau besar yang paling sukar untuk seorang lelaki jauhi adalah yang melibatkan wanita. Sama ada dia terlihat aurat wanita sewaktu dia bekerja, sewaktu dia di jalanan. Bukan sebahagiannya mungkin kerana dia sendiri, dia yang mencari. Sebahagian lagi bukan kerana dia mencari, tetapi ramai wanita-wanita yang bermasalah berada di atas jalan-jalan raya dengan begitu banyak. Mereka keluar daripada rumah dengan pakaian yang tidak sewajarnya. Lalu akhirnya lelaki susah nak tahan mata dia daripada melihat. Sebab itu kita boleh melihat beberapa kajian daripada kalangan orang-orang yang bergaji psikologi di antara lelaki dan wanita. Orang lelaki memang generally susah nak tahan mata dia daripada lihat betis perempuan yang terdedah. Kalau ada betis perempuan yang terdedah, sama ada sebab naik motor, itu unrealized sin yang pertama. Perempuan naik motor, kemudian duduk atas motor tu, tinggi atas motor tu, belakang dia, maka kain dia terangkat. Tak kira lah dia pakai jubah ke, tudung labuh ke, purdah ke. Jadi ada berlaku. Khususnya yang banyak yang kat Universiti Melaya. UIA ni kurang sikit, alhamdulillah. Baik. Jadi kalau di luar lagi banyak, di tempat kerja. Tempat kerja lagi banyak. Saya ingat dulu kalau naik kereta nak memandu balik rumah tu, kalau jam je, masalah. Sebab ramailah suami-suami dayus yang membonceng isteri-isteri masing-masing, membuat pameran betis antara bangsa. Lalu bertayang betis isteri dia bukan kisah pun. Nampaklah kuat-kuat semua sekali. Kita mandu ni bukan nak tengok, tapi kita mana depan tu terpaksa fokus. Apa saja kita nampak lah. Kau tak tengok kan langgar motor dia. Okey, kau tak tengok langgar motor dia. Alright. So jadi itu yang pertama, tuan-tuan. Jadi orang lelaki dia susah nak tahan mata dia daripada tengok betis perempuan. Walaupun kuat pun dia tengok juga. Tapi orang perempuan Allah bagi dia lain sikit ujian dia. Dia boleh tahan, dia tak tengok betis lelaki. Betis lelaki itu kalau dia nampak macam tiang apa? Tiang traffic light. Tak ada apa sangat. Kecuali wanita yang luar biasa. Ada juga yang luar biasa. Yang luar biasa ni dia punya syahwat dia macam jantan. Itu luar biasa nak ceritanya. Okey. Tetapi kesimpulannya semuanya normal lah. Yang normal tu dia tak ada kisah sangat. Jadi kita akan ceritalah dekat mana cabaran dia pula, ya. Kemudian Allah SWT kata pada Rasulullah untuk sampaikan kepada kita semua, wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman, ya, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka tundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan juga menjaga kemaluan mereka. Lalu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkata dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam, disebutkan oleh Allah min absarihim dan min absarihinna. Min itu boleh dikatakan li tab'id, iaitu sebahagian jenis pandangan. Maka sudah tentulah yang disepakati oleh para ulama, juga disebut oleh Imam Al-Qurtubi, maksud yang tak boleh itu adalah pandangan yang membawa syahwat lah. Apalagi kalau bukan pandangan itu, faham lah. Justru Islam tidaklah menyuruh kita dengan mewajibkan kita untuk menundukkan pandangan, iaitulah physically, kerana dia akan membawa kepada kemudaratan yang lain lah kan. Seperti terlanggar fire extinguisher, dan terlanggar motor, terlanggar tiang lampu dan seumpamanya. Tetapi kalau kamu nak buat benda tu daripada semasa ke semasa, ya, sebab tu bermesyuarat dengan kaum wanita sebagai contoh, tunduk sikit selain benda tu kan, itu valid punya pentafsiran. Baik.
Jadi itu adalah berkait dengan menundukkan pandangan. Kenapa? Kerana kita nak sebutkan tadi daripada mata ni disebutkan dalam sebuah hadis yang lain. Walaupun hadis ini mungkin ada banyak dia punya perbincangan tentang kekuatan sanad dia. An-nazratu sahmun masmumin sihami iblis. Iaitulah pandangan mata adalah racun berbisa daripada racun-racun panahan syaitan. Ya, sebagaimana juga disebut dalam satu lagi athar yang lain, asyaitanu minar rajul fi thalathah. Syaitan pada diri orang lelaki ni dia boleh masuk dan menyelusup dengan comel sekali dalam 3 perkara. Fi nazarihi, dalam pandangan mata dia, wa fi qalbihi, dan daripada hati dia, wa fi dzakarihi, dan kemaluannya. Okey, wa huwa fil mar'ati fi thalathah, dan dia juga berada dalam perempuan pada 3 tempat pula. Yang pertama fi basariha, dalam pandangan mata hati dia ataupun pada hati dia, ya. Wa fi qalbiha, juga hati dia, wa fi ajziha, dan pada lemahnya dia. Lemahnya dia kena ayat dengan lelaki terus melentok terus. Okey, itulah biasanya perempuan dia dicabar dengan telinga dia dan hati dia. Lelaki dicabar dengan mata dia, perempuan dengan telinga dan juga hati dia. Dia tak boleh dengar lelaki pujuk dia habis cair terus. Okey, ayat-ayat dia kata, "Oh, you ni cantik lah, cun dah." Oh, dia pun mula, "Peace, thank you." Kan? Jadi lagu tu lah. Tu yang asyik masukkan dalam Facebook gambar-gambar macam-macam gedik-gedik tu. Tak sabar-sabar asyik refresh. Mana tak ada orang like ni kan? Jadi itulah fokus dia. Menunggu like orang, nak menunggu orang kata dia cantik. Kalau ada orang tu kata dia cantik, dia akan masukkan lagi lah. Okey. Jadi inilah dia cabaran wanita. Baik, sebab itulah juga kita nak katakan bahawa lelaki ujian dia menjaga mata dia, dan susah untuk dia jaga mata. Perempuan kita dah sebut tadi mudah sikit. Tapi perempuan ni dia punya kesusahan dia suka nak tayangkan kecantikan dia. Lelaki ni dia tak ada heran sangat nak tunjuk kecantikan dia. Kecuali ada tak lelaki yang suka pakai baju lembut, baju melekat-lekat kan? Ada kan? Tapi kalau ada itu jenis-jenis yang terlebih hormon wanita. LGBT yang kata kan. Tetapi kalau lelaki yang tak ada ni hormon wanita ni, dia tak ada nak kisah sangatlah. Dia biasa-biasa apa sudah cukup, kecuali dia tu orang bina badan, tu lain cerita lah. Ya. Tetapi kalau wanita ni dia sukakan kecantikan. Kalau dalam sebuah rumah tangga suami isteri pun, biasanya isteri sentiasa dan selalu mengharapkan pujian-pujian daripada seorang suami. Tetapi pujian-pujian fizikal dia, cantiklah gambar, cantiklah kulit you, cantiklah ni, masaknya sedap. Tetapi orang lelaki dia tidak herankan sangat kepada pujian-pujian fizikal dia yang diberikan oleh isteri dia. Kalau isteri dia kata, "Abang ni handsome lah hari ni," dia tak heran pun, dia buat dengar tak dengar je kan. Sebab dia tak perlukan benda-benda tu. Orang lelaki dia suka kita puji dia punya kelebihan accomplishment. Apa-apa achievement dia you puji, then that is the right place. That is satu benda yang tepat untuk kamu puji. Tapi kalau puji, "Abang punya telinga memang handsome betul lah, nampak dia tepi." tak ada. Dia tak ingin dengar benda tu. Tapi kalau perempuan dia suka, "Awak dia tepi macam Miss Universe." Dia suka. Dia ataupun nampak begini, kalau kata tudung ni pakai tudung nampak muda, memang seminggu lah dia pakai tudung tu, insya-Allah. Itu biasanya orang perempuan ni style, dia suka lagu tu, ya. Jadi itu cabaran dia. Maka sebab itulah cabaran orang perempuan, dia suka nak dedahkan dia punya kecantikan. Sebab tu dia kena, Allah suruh dia tutup lebih sikit. Dahlah dia nak suruh, dia nak suka tengok, dia suka untuk terpaparkan, kemudian Allah suruh dia tutup, Allah susah dah. Itulah susah. Fa inna ma'al usri yusra. Itulah test yang paling susah untuk wanita buat. Dan bertambah susah apabila wanita hari ini dah terlebih upaya. Wanita hari ini banyak yang terlebih upaya. Mereka masuk universiti pun mereka lah yang ramai, yang skor pun mereka lah yang ramai, di tempat kerja pun mereka lah yang ramai. Lalu bila mereka dah keluar bekerja, nak kerja sambil menutup aurat sempurna, susah tak? Oh, susah. Ramai yang mula-mula masa student macam ni lah dia pakai, bagus. Tapi bila dia pergi interview je, hancur. Okey, hancur. Saya pun selalu juga interview student bekas-bekas student ni kan, tengok daripada resume, bagus pakaian ni. Tengok datang pakai tudung saji punya kan, sebab nampak lauk pauk ni, telinga punya telinga goreng ada. Okey, semua ada nampak. Okey, saya ingatkan apa benda kan, ingatkan nampak kayak bagus ni kan. Kita nak bagi peluang kepada yang mukminat bagus ni, tak tengok tak ada benda juga. Sebab kita pun tak tahulah, sebab ini dunia cabaran, dunia pekerjaan.
Saya ada kawan-kawan dulu yang sama belajar drama dulu, yang kita ingat masa kita orang syabab-syabab macam you all lah, macam muda-muda tu. Sekarang pun muda juga lagi tuan-tuan, lebih muda daripada ni. Adalah wanita yang berpurdah dengan spek mata besar. Oh, macam tak ada fashion ni tak masuk dalam kepala dia lah. Solehah habis lah ni kata ni. Kan, solehah habis ni tak ada pandang lelaki tu. Memang orang lelaki semua respect tabik spring lah. Tiba-tiba dia dah kahwin hari ni, tiba-tiba ada Facebook. Allah Akbar, ada Facebook. Kemudian ada Facebook pula, dah tak ada purdah dah. Tak ada purdah tu tak adalah haram sangat, tak apalah. Tapi yang masalahnya dengan bergincunya, sebab dia kerja jadi ustazah kat sekolah. Dan ustazah kat sekolah ni berlawan-lawan untuk pakai gincu biasanya, Kemudian stokin pun tak pakai ustazah kat sekolah, sebab tu anak murid jadi haru biru. Okey. Kemudian spek besar dia, kemudian dia keluarkan gambar lama dia. Saya tahu ni sebab isteri saya cerita lah. Saya tidaklah murid-murid untuk tengok benda ni. Kemudian apa nama tu, but dia friend isteri saya. Baik. Kemudian dia pun tunjuk gambar dia, di gambar yang lama tu kawan dia masukkan tag kan dia. Dia pun komen, "Wih, besarnya saya punya spek dulu, ni boleh masuk museum sekarang ni." Ini zaman-zaman innocent dia kata. Macam mengaku zaman-zaman sekarang ni zaman berdosa. Dulu innocent, sekarang ni zaman berdosa. Jadi tuan-tuan, ini adalah unrealizing. Okey. Unrealizing, tapi in the future kita tak tahu dia orang macam mana. Sebab apa? Sebab bila wanita dia apa nama perform, so dia diperlukan bekerja. Bila nak bekerja, maka semua ini akan menjadi cabaran. Dia akan tengok rakan kerja dia yang jenis apa nama tu bersolek dengan begitu dahsyat, berpakaian dengan begitu fashion, maka dia pun akan terasa sikit demi sikit. Sebab Allah dah uji dia tadi, Allah uji dia nak cantik. Kan, maka dia nampak orang perempuan cantik lain, dia pun rasa inferiority, dia rasa macam mayat berjalan. Padahal orang tak kata apa, dia pandai-pandai syaitan duk cucuk dalam hati dia. Weh, kau ni macam biskut mayat berjalan, okey. Jadi tuan-tuan, masalah yang jadi masalah. Okey, orang lelaki pula orang kurang upaya, masuk exam masih fail, tu ulang balik. Tu je lah kerja dia dekat universiti, ngulang. Saya pergi Universiti Al-Azhar pun, student-student yang bakal jadi ustaz pun gitulah kerja dia, ngulang. Kat papan tu penuh nama budak Malaysia, ngulang saja kerja dia. Pergi Morocco pun sama juga, Allah. Pergi Jordan pun sama juga, Allahu Akbar. Tapi tak apa, orang lelaki dia memang tak fokus sangat belajar, sebab dia pandai belajar hands on kata dia. InsyaAllah kita harap betul lah, ya. Baik, jadi itu adalah perkara yang Allah SWT arahkan. Dan kemudian disebutkan dalam satu hadis yang begitu masyhur, iaitulah Nabi SAW pernah menegur, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Ya Ali, wahai Ali, la tattabi' an-nazrah an-nazrah." Jangan kamu ikuti satu pandangan yang kedua. Fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah. Yang pertama untuk kamu, Allah bagi peluang. Allah akan ma'fuun anhu, bukan Allah bagi rezeki. Jangan kata rezeki. Dosa jangan kata rezeki, salah perkataan tu. Ini tak macam orang masuk surat khabar baru ni, saya ingat. Ada pegawai penyiasat mana tu, pegawai daerah bagaimana tu, tak ingat dah. Bila ditawarkan rasuah seks, oh ni rezeki orang bagi. Kepala otak dia rezeki, rezeki masuk neraka. Jadi kita nak sebutkan itu bukan rezeki. Maka Allah SWT kata bagi kamu yang pertama tu ma'fuun anhu, maknanya diampunkan. Walaysa lakal akhirah, yang akhir tidak. Hadis ini ditujukan pada orang lelaki tau. So orang perempuan dia tak apa nak boleh faham sangat. Apa nak tengok kali kedua ada lelaki, kan? Dia tak ada rasa. Tapi orang lelaki dia faham. Kalau dia nampak perempuan cantik lalu depan dia dengan seksi, dia nak tahan. Yang kali kedua tu macam magnet nak bergerak, tapi dia cuba tahan. Okey. Bila siapa yang dapat tahan, disebutkan dalam hadis yang lain, yajid halawatahu fil ibadah. Maka dia akan mendapat ma min muslim yanzuru ila mahasinil mar'ah, disebut mahasinil mar'ah. Tidak ada seorang muslim pun yang melihat kepada yang ternampak kecantikan aurat wanita, wa yaghuddu basarahu, lalu dia menundukkan pandangan dia tidak memandang kali kedua, illa akhlafallah, kecuali Allah bersumpah, Allah berjanji akan memberikan kepadanya ibadah yang adanya kemanisan. Ibadah yang ada padanya kemanisan. Jadi ibadah yang adanya kemanisan itu yang pertama-tamanya ibadah dalam solatnya, sebagaimana yang Nabi SAW sebut, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis salah.
hadis yang sahih. Iaitulah telah dijadikan aku jatuh cinta, jatuh kasih kepada dunia kamu at-tib, wangian, Nabi kata. Yang kedua, at-tib wan nisa, wanita. Yang ketiga, dijadikan permata hati, cahaya mata, ketenangan aku di dalam solat. Jadi ini adalah kerana menundukkan pandangan daripada melakukan maksiat. Juga ada dalam satu athar. Dalam satu athar ini Nabi SAW dikatakan, saya tak sempat nak cek dia punya riwayat dia, sahih ke tidak sahih dari sudut sanad. Ya, yang mana Nabi dikatakan keluar daripada satu masjid, kemudian Nabi ternampak dengan para sahabat, nampak ada wanita yang jatuh daripada kenderaan. Lalu dengan segera Nabi memalingkan pandangan. Bila para sahabat nampak Nabi memalingkan pandangan, sahabat kata, "Ya Rasulullah, perempuan itu memakai seluar panjang." Okey? Maka Nabi pun berkata, "Yarhamullahu mutasarwilat." Ya, dirahmati sentiasa wanita-wanita yang berseluar panjang ketika menaik kenderaan yang boleh ternampak auratnya. Begitu tafsiran dia. Okey? Tapi kalau maknanya kalau kamu buat wanita yang dia perlu bergerak, yang dia tahu pergerakan dia itu akan boleh menyebabkan kain dia tersingkap. Contohnya dia naik tangga, dia tahu dia nak pergi kuliah, dia nak naik tangga. Dia tahu dia nanti nak pergi naik kereta, nak melangkah ke dalam kereta. Dia tahu dia nak naik motor, dia tahu dia nak mengangkat kaki. Maka dia pun pakai seluar panjang selain daripada pakai jubahnya ataupun pakai kain ataupun baju kurungnya lah. Maka dirahmati. Kalau mengikut kaedah dalam usul fiqh namanya mafhum mukhalafah, iaitulah sebaliknya. Kalau wanita yang tidak berseluar panjang, bila mana mereka berjalan dan naik kenderaan, maka apa hukumnya? Dilaknati sentiasalah. Okey, itu mafhum mukhalafah. Maknanya bila wanita yang berbuat begitu mendapat rahmat, yang tidak berbuat begitu mendapat laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, jadi itu adalah berkaitan dengan mata. Kemudian ditanya pula Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku seorang sahabat berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya, an-nazratil faj'ah, daripada penglihatan, pandangan yang sekilas, pandangan yang tiba-tiba ternampak, ya, aurat. Nabi pun berkata, "Isrif basarak." Segera kamu mengalihkan pandangan mata kamu. Segera alihkan pandangan mata kamu. Jadi hari ini bila kita sebut unrealized sin ini, dia bukan semestinya hari ini di zaman teknologi yang tinggi, bukan hanya sekadar wanita yang berada physically di depan mata kita. Tapi banyak lagi wanita yang boleh wujud di dalam ruang maya. Okey? Yang boleh wujud dalam Facebook, yang boleh wujud dalam chit-chat, yang boleh wujud dalam pop out, dan kita buka setengah-setengah website pop terkeluar sana terkeluar sini, ya, dan YouTube, ya, boleh tersalah saja kita masukkan key apa-apa benda, kemudian boleh terkeluar dekat tepi itu something yang dengan segera syaitan mencocok-cocok supaya lihat. Okey? So jadi ini semuanya adalah termasuk di dalam pengharaman. Semuanya termasuk dalam dosa-dosa yang bila mana berjayanya kita menundukkan pandangan, Allah akan lontarkan rasa enak, rasa manis bila kita melaksanakan ibadah. Baik, kemudian yang seterusnya, bila mana Allah SWT mengarahkan kita tundukkan pandangan semua sekali ini, Allah SWT inginkan kerjasama daripada wanita. Kerana kesolehan seorang lelaki dan kesolehan seorang wanita bergantung kepada kerjasama mereka berdua. Tidak ada istilah kata kenapa wanita kena tutup aurat lebih-lebih untuk lelaki jadi soleh. Oh tak. Jangan salah faham lagu itu. Macam ada wanita-wanita yang terlebih berfikir hari ini. Juga mereka mengatakan kenapa Islam suruh kita berikan mas kahwin murah-murah untuk lelaki senang meminang kita. Kenapa kita selalu menjadi mangsa supaya memudahkan kerja lelaki? Oh jangan duk fikir karut lagu tu. Ya, ini bukan untuk lelaki, tapi untuk kamu terlebih dahulu, kemudian barulah untuk lelaki. Kerana Allah SWT menjadikan syurga kepada sesiapa yang dapat bekerja sama. Sebagaimana Allah kata, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya, kemudian di hujung ayat Allah kata ulaika sayarhamuhumullah.
Orang mukmin lelaki dengan mukminat, mereka saling bantu-membantu di atas satu sama lain dalam kerja apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Ujungnya Allah kata itulah orang yang sentiasa dirahmati oleh Allah. Juga dalam ayat lain Allah SWT kata yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika minas salihin, itulah dia orang salih. Bukan silap. Wa yusari'una fil khairat, tinggal. Wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin, dan mereka bersegera, berlumba-lumba dalam melakukan amal kebajikan. Itulah dia orang-orang salih. Itulah dia orang-orang salih. Dan demikian juga orang-orang yang salihah. Baik, mereka kena bekerjasama. Lalu bekerjasama itu ujian. Wanita yang diberitahu mereka kena menundukkan pandangan, melabuhkan tudungnya, melebarkan pakaiannya supaya tidak melekat macam orang kata membungkus aurat, ya. Ini adalah untuk dia dan tes untuk dia, boleh tak dia rasa kesian kepada lelaki-lelaki sana dan kesian kepada diri dia. Ya. Dan begitu juga dengan lelaki. Perlulah mereka bertanggungjawab ke atas wanita-wanita yang di bawah jagaan mereka. Sebab itulah Nabi sebut la yadkhulunal jannah thalath, tidak masuk syurga 3 kumpulan, iaitulah al-aqu bi walidayh, yang pertama yang menderhaka kepada 2 ibu bapanya. Yang kedua mutarjilati minan nisa, orang perempuan yang menyerupai lelaki, ataupun dalam zaman sekarang kita sebut nama dia pengkit, ya. Dan juga termasuk bapuk betul lah, bapuk, orang melal perempuan rupa lelaki, pengkit orang lelaki rupa perempuan, apa dia, maknyah, okey, pondan, pada masing-masing lah, mulalah apa ayat yang sendiri faham. Dan yang ketiga iaitulah lelaki ad-dayyuth, lelaki dayyuth. Siapa yang dayyuth? Maka para ulama hurai panjang. Saya ada masukkan dalam saya punya buku, ada dalam website. Antaranya adalah yang paling tinggi tahap martabat dayyuth adalah mereka yang membiarkan isteri mereka melakukan maksiat zina. Mereka tidak membuat apa-apa kerana mereka kononnya sayangkan isteri mereka. Okey. Yang dayyuth tahap bawah sikit, yang membiarkan kecantikan isteri mereka, anak-anak perempuan mereka diratah-ratah oleh mata-mata lelaki bukan mahram, dibiarkan saja. Maka ini juga dayyuth. Okey? So, jadi inilah dia perkara yang perlu kita faham berkenaan dengan Allah SWT menyuruh perkara ini. Selain daripada Allah suruh bekerjasama, Allah kata lagi pada wanita pula lagi, Allah kata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kamu bersolek, kena solek-solek. Bila Allah suruh lelaki tundukkan pandangan, dia takkan berjaya kalau wanita tabarruj, kecuali sedikit sangat lelaki yang berjaya, kecuali sedikit sangat. Maknanya kalau nak bagi lelaki jadi berjaya, wanita kena jangan tabarruj. Maka tabarrujul jahiliyah ini banyaklah tafsiran di kalangan ulama. Ya, yang paling jelasnya mereka berkatakan antaranya adalah membuka aurat. Habis cerita itu tabarruj lah. Kemudian berconting-conting aurat mereka dengan gincu, dengan dadanya nampak, dengan pohanya nampak, betihnya nampak. Ini semua tabarruj lah. Kemudian ada pula yang menafsirkan bahawa tabarrujal jahiliyatil ula ini, lepas mereka buat solekan-solekan ini, mereka berfikir macam mana nak ambil perhatian orang lelaki supaya memandang ke arah mereka. Bagaimana nak bagi orang lelaki pandang ke arah mereka? Lalu teknik para pelacur di zaman Nabi dan di zaman jahiliyah adalah mereka akan membuat iklan-iklan. Iklan zaman tu dia tak ada Facebook, dia tak ada susah sikit nak beritahu macam mana. So, jadi cara beritahu dia adalah dengan cara perfume. Itu salah satu di antara iklan. Aku pelacur, siapa nak beli cepat. Sebab itulah Nabi kata ayyuma mar'atin ista'farat famarrat ala rajulin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Mana-mana wanita yang keluar daripada rumah dengan intentionnya dia memakai wangian untuk supaya dia berjalan depan lelaki dan menarik perhatian lelaki ke arahnya, lalu ialah perempuan zina. Okey, itu cara pertama. Cara kedua dia, tuan-tuan, cara kedua dia disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, iaitulah yang selalu kita dengar ni lah,
iaitu sinfani minan nas lam arahuma, dua kumpulan yang aku tak sempat jumpa, Nabi kata. Satu tu tak apa, kita cerita lain kali, iaitu cerita pasal pemerintah yang zalim. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'irah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad masirata kadha wa kadha. Hadis yang hasan. Artinya, ataupun hadis yang sahih juga ya, iaitulah perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Ini juga ciri-ciri tabarruj jahiliyah yang silam ya. Kini kita ada jahiliyah moden. Mereka berpakaian tetapi bertelanjang. Kerana apa? Kerana nipisnya, menurut para ulama berdasarkan hadis-hadis yang lain, ia adalah kerana nipisnya pakaian tersebut. Ya, sampai buktinya daripada hadis Asma, daripada hadis Aisyah yang menceritakan perempuan yang balik tidak elok pakai pakaian seumpama ini ya. Jadi kemudian ma'ilat, mereka berjalan dengan lenggang-lenggok, ataupun ma'ilat mumilat itu menarik perhatian orang kepada mereka, menarik perhatian orang kepada mereka. Ya, bagaimana menarik itu disebutkan dalam Al-Quran juga, iaitulah mereka menghentak-hentakkan kaki. Menghentak-hentakkan kaki. Mereka pakai gelang kaki yang ada loceng. Orang pakai dekat kucing, dia pakai dekat kaki dia. Orang pakai dekat kucing sebab senang nak mencari kalau lalu bawah, kalau dia berlepak dekat bawah kereta. Ini orang perempuan pun duk pakai. Unrealized sin zaman sekarang, dia tak pakai dekat kaki, dia pakai dekat beg dalam bentuk keychain. Dia pun jalan keychain dia, cincong. Sama lah tu, lebih kurang ya. Ini kena faham, bentuk moden ni kena faham ni tuan-tuan. Sama-sama juga macam Nabi kata, innal malaika la tadkhul baitan fihi tamathil wa tasawir. Malaikat tak masuk rumah orang yang simpan patung. So patung yang macam mana tuan-tuan? Kita berkata patung sembah bahala dulu. Sekarang zaman sekarang ni tuan-tuan, ada orang duk simpan patung monkey dekat kereta tu tuan-tuan. Monkey duk lekat kat cermin kereta tu. Sama tak tu? Kalau tanya saya kata sama ya. Sebab hikmah dia Rasulullah larang itu kerana tak mahu kita mengagungkan sesuatu benda patung ni. So agung itu artinya bukan semestinya menyembah menunduk, tapi agung itu merasa mulia benda itu dan direlakan untuk menjadikannya sebagai perhiasan. Lalu bila kita letak dia dekat tingkap-tingkap kereta, dekat atas rak, dekat dalam bilik kita, sama tu tuan-tuan. Malaikat dah masuk tapi jangan salah faham, malaikat maut masuk. Jangan tahu bagus letak ni, malaikat maut tak masuk, sedap sikit, lambat sikit mati dah malaikat maut masuk. Malaikat rahmat dia tak masuk tuan-tuan. Jadi ini yang saya nak sebut ni tuan. Jadi apa saja wanita dalam Islam dia kena paling orang tak perasan sekali. Minta maaf lah tuan-tuan. Walaupun perempuan akan rasa, tak best ya Islam ni. Kalau nak best nanti tunggu kat syurga Ni apa benda nak best 20-40 tahun tu nak best sangat ni? Khuffatin naru bi syahawah wa khuffatil jannah bil makar. Lorong ke syurga dengan susah payah dan duri-duri. Lorong ke neraka adalah dengan ikut hawa nafsu dan syahwat. Okey. So jadi oleh kerana itu wanita dia kena pergi kelas patutnya sedap. Orang tak perasan. Orang lelaki tu tak perasan. Tak ada bau wangi, bau neutral saja. Dan Allah ciptakan badan perempuan bau dia tak sehapak bau lelaki. Memang bagus itu, kecuali ada 2-3 orang wanita yang suka makan petai lebih sikit, kuat sikit bau dia. Okey. Jadi kita nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, jadinya wanita hari ini, sebab itulah khairu sufufin nisa mana satu? Sebaik-baik saf wanita mana? Belakang sekali. Tapi jangan salah orang depan ni tak apa. Mana nak ceritanya, dia punya apa nama tu, hikmah dia paling kurang menonjol. Sebab itulah kalau kita tanya rancangan solehah, ini ada kamera ni, dia masuk YouTube nanti dia akan hebohkan. Nanti saya malas nak bergaduh dengan orang, okey? Saya dah beritahu kepada orang ni yang sepatutnya. Saya dah beritahu kepada Ustaz Don Daniel, saya dah beritahu kepada dia punya juri, dan mereka pun, saya pun telah masukkan sesuatu kefahaman kepada mereka tentang rancangan itu. Semoga mereka bolehlah buat apa yang mereka patut buat. Tapi kalau tanya saya, ada sedikit tanda soal yang besar lah. Okay, ustazah pilihan ke, solehah ke, ada tanda soal yang besar lah. Okay, tapi kita faham ada sebab-sebab musabab yang mereka laksanakan. So kita pun berilah beberapa solution, cubalah. Tengoklah nanti macam mana.
Baik, jadi kita kembali balik. Jadi itulah dia wanita, tak mau bunyi kuat-kuat, tak mau bunyi. Sebab itulah orang-orang barat, orang-orang kafir yang mereka ini digoda oleh syaitan dengan begitu kuat sekali, mereka mengcreate sesuatu wanita untuk menaikkan kecantikan mereka. Bagaimana? Mereka buatlah kasut-kasut berladam kuda, tuan-tuan. Bila jalan je ketekak, semua lelaki pandang. Siapa ni? Dekat UAE mungkin tak ada lagi lah. Tapi dekat tempat kerja nanti cukup banyak, tempat kerja. Dan saya masih ingat, saya masa di satu universiti dulu, saya ada 3 universiti kan. Di satu universiti, pensyarah-pensyarah yang mengajar pengajian Islam ya, ada banyak loceng-loceng di kakinya. Kalau tak kaki digelang-gelang, di tangan-tangan dia ada loceng. Cincong-cincong, ustazah datang dah. Ustazah tu. Jadi itulah dia masalah dia. Jadi perempuan disuruh untuk melakukan itu sebagai suatu ujian yang besar. Jangan pakai minyak wangi. Sebab bila minyak wangi, lelaki ni kena faham. Lelaki ni kalau bau wangi saja, dia berselera tu. Majoriti lelaki dia berselera tu. Tapi kalau bau busuk tak berselera. Jadi ini satu tips yang ganas, tuan-tuan. Wanita kalau tak mau kena rogol, busuk-busukkan badan. Perogol tu nak busuk, tak jadi. Pergilah. Bagus, tuan-tuan, bagus. Jadi itu, tuan-tuan, kalau nampak ada perempuan ada masalah, busuk-busukkan sikit. Atau tengah-tengah nak rogol, kentut. Memang lari lelaki tu, tuan-tuan, insya-Allah. Kata lelaki yang jahat sangat tu dalam cerita. Minta maaf, tuan-tuan, walaupun kasar sikit, tapi ada benarnya. Walaupun belum pernah ada statistik percubaan, eksperimen, saya tak pastilah, empirical studies belum ada. Dia boleh try lah, tuan-tuan. Tapi kalau wangi saja, lelaki dia rare dia naik terus, tuan-tuan. Jadi ini adalah ciptaan yang Allah beri. Sebab itulah Nabi kata jangan wangi. Bukan Nabi kata jangan mandi terus kena mandi. Pakai sabun hari ni ada wangi, pakailah. Sedangkan kena pastikan bau dia tidak terkeluar, tidak terkeluar dengan sampai 1 meter ke, kena pastikan begitu. Dan kalau dia terkeluar sikit, elakkan lalu di khalayak lelaki. Sebab sekarang ni syabab-syabab universiti ni, sejak zaman saya dululah, tuan-tuan, kalau pensyarah belum masuk, dia suka melepak kat luar. Entah apa benda melepak kat luar tu, orang perempuan pun nak lalu pun susah. Maka kenalah lalu di celah-celah dia. Jadi bau dia akan tinggal. Jadi kalau wangi tu habis. Kalau bau hapak tu, orang lelaki akan kutuk kat perempuan ni, lalu bau, tapi dia tak bernafsu kat kamu, bagus. Tapi jangan hapak sangat lah. Sangat tu bahaya sikit lah kan. Jadi itu sebabnya jangan berwangi-wangian. Dan kemudian hari ini ada banyak lagi ciptaan-ciptaan orang-orang kapitalis ini. Mereka buatlah krim-krim muka yang automatically ada berwangi. Pandai dia, tuan-tuan, jahat betul. So kita nak basuh muka daripada minyak muka ni, ada pula wangi-wangi dekat situ. Jadi inilah dia satu perkara yang menjadi cabaran lebih kepada para wanita lah khususnya, dan juga kepada para lelaki. Baik, kemudian yang keseterusnya kita dah sebutkan tadi, bunyi-bunyian tadi wanita, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, Nur 31. Jangan kamu merentak-hentakkan kaki, jangan pakai kasut ladam kuda, jangan pakai benda-benda yang boleh bunyi cing-cing-cing semasa berjalan, semata-mata kononnya untuk ini semua perempuan pelacur zaman jahiliah punya style. Mereka nak menarik perhatian, inilah dia cara-cara mereka. Kalau zaman sekarang ni perempuan pelacur macam mana? Pakai skirt pendek dengan rambut, muka semua bersolek begitu, dahsyat sekali. Itu yang dah ekstrim lah. Jadi zaman sekarang ni pun kita kena cek. Kemudian hubungan lelaki perempuan juga, perhiasan wanita yang seterusnya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, sampai habis. Ayat surah An-Nur ayat 31 juga. Dan janganlah kamu mendedahkan perhiasan kamu kecuali yang terzahir. Kita tahulah yang terzahir itu banyak dikhilafkan oleh para ulama. Maka yang paling ringan sekali, muka dan tapak tangan. Muka dan tangan ni je. Itu saja yang boleh ditayangkan. Kenapa? Orang perempuan cakap, bukan ada apa-apa sangat pun. Saya tengok lengan orang lelaki tak dapat terasa pun. Memang kamu bukan lelaki. Sebab tu tak. Tapi kalau
perempuan yang ada hormon lelaki sikit, bahaya. Dia ada hormon lelaki sikit, dia akan suka kepada kaum sejenis dia juga. Ini yang jadi lesbian ni. Ini dia. Sebab itulah berlaku banyak lesbian juga. So wanita sudah menayangkan aurat dia lebih-lebih kepada wanita lain. So wanita lain yang ada hormon lelaki sikit, oi, comel juga kawan bilik aku ni. Habis. Lepas tu ustaz-ustaz marah, jangan kamu lesbian ni tak berguna, kesepak tatuh daripada gunung, kamu tahu. Marah kita pula, apa ni ustaz-ustaz tidak hikmah langsung. Marah kita pula, kita marah kat hang sebab ada masalah besar, ada penyakit. Okey, so, jadi saya nak beritahu ni masalah lesbian dengan masalah gay ni tuan-tuan, dia satu penyakit yang telah dikaji oleh orang barat dan doktor-doktor di barat yang pakar-pakar. Mereka kata tak ada ubat. Patutlah Islam suruh dia pakai bunuh ya. Tapi kita tak naklah cakap lagu tu kuat-kuat. Cuma kita nak beritahu, mereka ni, saya dulu pergi ke Jordan, ya. Ada seorang budak Brunei ni gay. Dia buat master fiqah gay tapi dia tak kisah kita tahu. Dia beritahu pula, saya tiap-tiap minggu kita ada buat liqa'. Wih, liqa' juga. Kita ingatkan kita je nak liqa' asatizah, dia buat liqa' gay. Dia pun ada juga liqa' syahri, liqa' usbu'i. Ini kehebatan gay dan lesbian saudara-saudari. Majoriti di antara mereka ini tak nak tobat. Mereka tak mau tobat. Mereka lebih suka meluaskan teritori mereka dan mendapatkan rekrut-rekrut dan anak-anak buah yang baru, supaya mereka lebih banyak sikit pasangan mereka mungkin. Sebab itulah tuan-tuan, kena ada agamawan, ustaz-ustazah yang menggunakan pendekatan keras, dan adalah juga yang menggunakan pendekatan lembut. Saya ambil pendekatan keras, provokasi, provokatif, kan? Sebab kita kenal siapa mereka. Majoritinya tak mau tobat pun. Yang nak tobat tu kumpulan kecil, peratusan kecil sangat. Okey, baik. Itu perhiasan wanita. Yang keserunya suara wanita. Allahu Akbar. Suara wanita ni apa cerita ni, kan? So suara wanita ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga boleh mencairkan lelaki. Lelaki lagi jahat sungguh lelaki ni. Tak jahat. Ma taraktu finatan adarra ala rijal minan nisa. Perempuan bila mana dia lembutkan suara dia, Allah, orang lelaki macam minyak wangi tadi, cair dia, tuan-tuan. Bila dia manjakan sikit, orang lelaki biasanya yang tidak cukup iman dia, yang tak berapa tahan nafsu dia, dia akan terus trigger, strike dalam kepala dia, ya, perempuan ni tengah memberikan kunci untuk kamu memulakan langkah seterusnya. Faham? Ni ada langkah seterusnya. Dia ada manja-manja sikit, langkah seterusnya, cepat langkah seterusnya tengah tunggu ni. Jadi itu sebablah saudara dan saudari, perempuan, Allah SWT kata, Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Ya, walaupun ayat ni Allah kata wahai nisa ataupun wahai isteri-isteri Nabi, tapi dia tidaklah bermaksud khusus kepada isteri Nabi. Kita semua tahu bahawa dalam ulumul Quran kaedahnya apa nama tu, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran dia bukan kerana sebab, tapi kena umum, dia kena kat semua orang. Ya. Maka Allah SWT kata, kalau kamu bertakwa, fala takhda'na bil qaul, kamu jangan melembut-lembutkan suara kamu, jangan mendayu-dayukan suara kamu, jangan melunak-lunakkan suara kamu dalam keadaan yang tak perlu lunakkan kepada lelaki-lelaki. Habis ada orang tanya, habis Ustaz, nak suara kami macam suara robot je? Encik Syahril, sila ambilkan air. Gitu kan? Jangan sampai robot itu Robocop, okey? Tapi maknanya kita nak beritahu, kamu jangan lembut. Kalau kamu, suara kamu memang lembut. Ada perempuan yang diciptakan oleh Allah, suara dia memang Masya Allah, memang bercakap tu memang bunyi mendayu-dayu. Ini ada pernah berlaku kat Jordan. Saya ada seorang budak perempuan dekat Mu'tah, bukan Mu'tah, Mu'tah di Universiti Mu'tah. Jadi kita orang ni, saya orang tua jadi ex officio lah kerjanya, jadi penasihat, datang dengar budak-budak meeting kan. So tengah meeting belakang tabir ni, memang pure punya apa, tundukkan pandangan ni.
Bukan tundukkan pandangan nafsu syahwat je. Pandangan mata pun tak nampak ni, dengan suara je sebelah ni. Dengan suara. Tapi bila seorang tu bercakap, semua terkejut sahabat-sahabat ni. Berpandang sama sendiri, kemudian tunduk, tulis. Lepas dah habis mesyuarat ni, seorang datang, Ustaz, boleh tolong tengok siapa suara tadi tu, Ustaz? Tu meeting nak buat kerja amal soleh tu. Tu bukan buat kerja biasanya, buat kerja amal soleh. Terus nak jadikan calon dengan sebab kerana suara. Masya Allah. Ya, kita dapat lihat di situ. Maka sebab itulah saya ingat lagi ada dalam akhbar Metro lah, tak salah saya, ada lelaki yang gila seks ni, dia nak dengar suara perempuan saja malam tu sudah cukup. Maka dia buat dah call rambang. Tengok lelaki yang kat, hello, dia letak. Dia call lagi, hello, dia letak lagi. Orang lain pula. Dapat lelaki dia letak, dapat perempuannya, dia mula nak cuba try. Kalau wanita tu tak layan, paling kurang sekali tuan-tuan, dia call nombor, salah nombor punya. Keluarlah satu suara perempuan, nombor yang anda dial. Itu pun cukup lah. Okay? So ada lelaki yang gila tak tu. Jangan tak sedar. Kalau nak tahu lelaki ni gila seks dia tara mana, boleh tengok macam mana Nurin Jazimin dibunuh. Tak gila seks lelaki lagu tu. Nurin Jazimin dibunuh, yang kanak-kanak umur 10 tahun itu. Semoga Allah merahmatinya dan mengampunkan dosanya dan memberikannya di tempat yang mulia. Baik, jadi itu adalah suara. Kemudian yang seterusnya, wangi-wangian kita dah sebut tadi. Kemudian sentuhan. Sentuhan. Ini memang dekat universiti tak bersentuh lah, kan? Tapi agaknya kalau lecturer, nanti jumpa lecturer tu, sila duduk, salam tak agak dengan lecturer? Tak salam? Kita tak salam, tak dapat markah. Habis tergadai kerana markah, ada tak agaknya? Yelah, dalam dewan ni tak ada geling kan. Cuba tengok je dapat kerja nanti. Tengah interview tu, sila duduk puan. Cik, apa khabar? Tangan saya tangan kotor. Lagu mana nak buat? Lagu mana nak buat tu? Ini Nabi kata, inilah usafihun nisa. Maka sentuhan lelaki itu, bila dia tersentuh perempuan itu, dia ada electricity punya, elektrik syaitan dia. Kalau belum kahwin lah, maka dia akan sampai kepada otak dan sampai kepada kemaluan terus bagi seorang lelaki. Oleh kerana itu jangan sentuh. Kemudian ada wanita yang terkeliru bila mana selalu sangat dengar perdebatan di antara ulama. Mereka kata sentuh isteri batal wuduk ke tak batal wuduk? Tak batal. Batal dengan syahwat. Tak batal. Sampai ada orang perempuan yang terkeliru. Ada ada wanita yang jumpa saya, duk tanya, Ustaz, maknanya kalau kita pegang mazhab lain kan, maknanya kita sentuh perempuan kita haram lah, Ustaz. Ada pandangan ulama kata tak haram kan? Mana ada? Semua haram belaka. Yang kata tak batal wuduk tu lain cerita. Tak batal wuduk, tak batal. Haram tetap haram lah. Okey? Haram tetap haram lah. Baik, jadi 4 mazhab duduk kata tapi dia kata tak batal wuduk tu. Itu tak batal wuduk tu bukan tak semestinya tak haram. Jadi mazhab Maliki dan mazhab Hambali, mereka kata yalah, mereka kata kena ada syahwat berbatal lah. Okey? Yang mazhab Syafi'i mengatakan sentuh saja semua sekali, syahwat ke tak syahwat terus batal. Ya. Dan kebanyakan 4 mazhab ini mereka menggunakan hadis Nabi. Antaranya inilah usafihun nisa. Nabi kata aku tak bersalah dengan perempuan. Ini hadis yang riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i, hadis yang kuat ya. Kemudian satu lagi, la ayyutina fi ru'usi ahadikum bimahitin min hadid khairul laka min an yamussan min khairul lahu min an yamussa imra'ah la tahillu lahu, riwayat Tabrani Baihaqi wa rijaluhu thiqat. Sebagai ulama kata rijal perawinya kuat, sebagai ulama kata rawinya tak kuat. Itulah artinya, daripada kamu menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagimu, ada lebih baik kamu ditusukkan kepada kamu dengan sebuah jarum daripada besi. Okey. Jadi sebagai ulama kata, antaranya Syekhuna Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Halal wa Haram fil Islam, dalam kitab Fatwa Muasarah, dia kata hadis ini tak apa kuat. Kalau kuat pun hadis ini dia merujuk kepada zina, sebab dia punya hukuman tak
nampak begitu selari. Kerana takkanlah tersentuh-sentuh gitu saja terus. Kena cucuk kepala dengan besi. Cucuk kepala dengan besi mati tuan. Jadi ada khilaf di situ. Maka Syekh Dr. Yusof Qaradawi, saya terus terang, saya nampak dia sendiri depan mata saya, dia berjabat tangan dengan wanita muda. Saya nampak depan mata saya sendiri. Okey. Tapi pada dia waktu dia bersalam tu umur dia dah 75. So saya beritahu pada anak-anak murid yang nak tiru Yusof Qaradawi, tunggu umur hang 75 hang salam. Tunggu 75 tahun bolehlah berjabat tangan dengan anak murid perempuan. Okey. Walau bagaimanapun itu adalah salah satu fatwa yang saya tak setuju dengan beliau lah. Walau bagaimanapun kita nahtarimu, kita menghormati pandangan beliau. Baik, kemudian yang seterusnya, khulwah, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma syaitan. Hadis sahih. Tidaklah seorang lelaki berdua-duaan, berkhulwah dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya syaitan. Siapakah syaitan itu? Syaitan itu syaitan jin lah. Yes, dia akan mencucuk nafsu para lelaki dan wanita untuk berbuat selebih daripada itu. Baik, apa maksud berdua-duaan? Berdua-duaan physically dan berdua-duaan di alam maya. Apa saja berdua-duaan yang boleh lead kepada zina, sama ada physical atau secara SMS atau secara chit chat melalui Facebook atau chit chat di room chit chat, maka semua itu yang boleh membawa lead kepada zina adalah termasuk dalam kumpulan yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW ini. Baik, kemudian yang keseterusnya bercampur ikhtilat di universiti, ikhtilat di dalam bas dan seumpamanya. Ini jelas, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kamu minta daripada wanita satu perkara, mintalah dia di belakang hijab. Sekali lagi, hijab ini mendapat tafsiran yang begitu pelbagai di kalangan ulama. Antaranya hijab, iaitulah hijab hati yang tidak mendedahkan kepada tafsiran-tafsiran syahwat, khususnya bagi seorang lelaki. Dzalika athhar liqulubikum wa qulubihin. Itu lebih baik untuk hati kamu dan hati wanita-wanita itu, dalam suratul Ahzab ayat yang ke-53. Baik, saya lupa nak habiskan hadis tadi tu kan. Jadi dia yang ma'ilat mumilat tadi kan. Ma'ilat mumilat, mereka jalan lenggang-lenggok, menarik perhatian, catwalk ataupun tidak catwalk, apa-apa saja jenis cara jalan wanita yang memang dibuat khas untuk supaya membuatkan lelaki menoleh dua kali. Sama ada sebab jalannya atau sebab pakaiannya yang menyebabkan lelaki menoleh dua kali. Hari ini banyak jubah-jubah wanita muslimah yang dijual begitu nipis, betul? Pakai jubah wanita muslimah ni lebih seksi berbanding pakai baju kurung, betul tak? Wanita punya jubah licin, ya kan? Tu kalau dia daging lebih sikit dia berjalan tu, sudah. Dia berjalan depan lelaki syabab-syabab ni, depan muslimin ni, sudah. Sebab tu kalau nak pakai jubah yang baju kot lelaki tu, itu bagus. Blazer tu. Itu betul. Bukan. Tapi masalah hari ni tukang-tukang fashion, tengoklah yang jual-jual kat tepi ni. Semuanya kalau kena tiup angin, memang nampak 20, 30, 40 kan? Boleh nampak terus dia punya potongan bentuk badan. Alright? Jadi ini masalahnya saudara dan saudari, unrealized ini benda ni orang lelaki dia cepat tangkap. Orang perempuan dia tak perasan. Satu saat dia tak perasan. Orang lelaki dia sempat tangkap satu saat tu, sempat tangkap gambar lagi dalam kepala dia. Lepas ni dia sambil jalan, dia boleh bayangkan dalam kepala dia. Tawasul dia gambar perempuan tu. Orang duk bincang tawasul muka syekh tu, guru tarikat, dia tawasul badan perempuan pakai jubah tadi nampak. Nauzubillah. Jadi ni saudara, satu perkara yang berlaku dan kena faham orang lelaki. Jangan takut orang lelaki ni buaya betul lah kan. Ada yang baik banyak ni kat depan-depan ni semua baik-baik ni insya-Allah semua malaikat-malaikat, wali-wali semua. Jalan atas air pun boleh ni tak tenggelam insya-Allah. Baik, bercampur-campur tadi itu yang pertama. Yang keduanya bercampur-campur, iaitulah Nabi SAW sebut khairu sufufir rijal awwaluha. Kita sebut tadi, sebaik-baik saf lelaki depan, wa syarruha akhiruha, yang belakang sekali paling tak elok sekali, wa khairu sufufin nisa, sebaik-baik saf perempuan
Iaitulah wa khairu sufufin nisa akhiruha, yang belakang sekali, wa syarruha awwaluha, yang paling buruk depan sekali. Ini riwayat Muslim. Ini kalau ada di depannya lelaki lah. Kalau saya seorang yang tak boleh tahan ni. Okay? Kalau ada ramai lelaki duduk depan. Jadi sebab itulah yang program-program ni, yang TV ni ada problemo sikit. Okay? Jadi dia tak guna hadis ni lah. Habis dia kata toleransi lah sikit. Nak toleransi boleh, tapi jangan namakan wanita yang begitu wanita solehah. Itulah masalah sikit tu. Ya. Baik, kemudian iyyakum waddukhuli 'alan nisa, Nabi katalah hadis lain, jauhkanlah kamu masuk dalam majlis wanita. Wanita tengah ramai, wanita tepi sikit, excuse me, oh kena jaga, kena jauh-jauh daripada keadaan itu. Banyak terlari lagi. Hadis ni tak habis lagi tu. Iaitulah jalan lenggang-lenggok, kemudian lepas jalan lenggang-lenggok apa satu lagi? Iaitulah ru'usuhunna ka'astimatil bukhtil ba'ilah. Kepala mereka macam ada bonggol unta. Ini dia sanggul tinggi bonggol unta. Ya, lalu banyaklah pentafsiran para ustaz, asatizah, ada yang kata lagu ni maksud dia lagu tu. Tapi kalau tanya saya suka pandangan Imam An-Nawawi, ayyukabbiraha wa yu'azzimaha bilafi amamah aw asabah wa ghairiha ala ra'si. Ya, iaitulah orang perempuan yang membesarkan sanggulnya, ya, dengan ikatan serbannya, ikatan tudungnya. Itu zaman mereka. Zaman sekarang ni dengan apa nama tu? Spando. Sama saja. Ini adalah tafsiran Imam An-Nawawi dan juga dikongsi oleh Al-Imam Al-Mazari. Dia pun berkata yatmahunna ar-rijal wan nisa wala yaghdudna anhum. Mereka nakkan pandangan lelaki sampai kepada mereka supaya mereka buat satu benda yang luar biasa. Lalu mereka buatlah tinggi sikit supaya manusia nampak tinggi. Itu maksudnya lebih tinggi daripada kepala. Kalau ada wanita yang memang rambut dia panjang, diikat macam mana pun tinggi juga, itu tak apa. Tapi jangan tinggi tu lepas dari kepala ni. Tapi kalau selentang tu, itu sanggul lembu, tak apa. Sanggul unta puk ke atas. Yang ke atas tu lah yang kita namakan oleh orang-orang di Facebook saya sebagai tudung alien, dinamakan. Kerana macam orang asing, makhluk asing, kepalanya besar. Ada juga orang kata ada ketumbuhan yang dahsyat. Ada juga. Macam-macam lah penyakit nak kata tu. Elok yang jangan buat lah, saudara dan saudari. Baik, kemudian yang keseluruhnya, wanita yang baik itu juga yang untuk adalah yang banyak mengelakkan ikhtilat. Mereka jarang-jarangkan keluar daripada rumah. Boleh nak keluar rumah, pergi kerja lah, biar kerja selalu lah. Tapi lepas pada tu mereka tak ada nak jalan-jalan. Mereka berjalan saja. Mereka tak jalan-jalan. Kalau jalan-jalan cari makan, maknanya jalan main-main, leweh sana pergi sini. Dan mereka berjalan maknanya berobjektif, berdestinasi, nak pergi exam, nak pergi kelas. Maka itu adalah dibenarkan. Dalilnya waqarna fi buyutikunna, perlu dihayati oleh semua wanita yang ingin menjadi gelaran solihah dan mendapat title bidadari di akhirat. Dalam suratul Ahzab ayat yang ke-34. Okey. Baik, jadi itulah yang saya kira beberapa perkara yang saya sempat sentuh sebab kita nak benarkan saudara dan saudari untuk mengutarakan persoalan. Sebagaimana penganjur beritahu saya tadi, soalan boleh dalam topik yang kita sedang bincang, boleh juga dalam topik-topik yang lain yang sesuai. Okey, topik politik jangan tanya saya. Topik politik saya tak berapa up to date. Tapi topik-topik lain insya-Allah kalau ada masa dan saya rasa boleh dan mampu untuk saya huraikan, insya-Allah saya akan cuba huraikan. Okay, kita start pukul apa ni? Okey, dah pukul 10 boleh berhenti Okey, saya rasa sekarang itu saja, tak perlu lebih pada pengurusi. Kalau sesiapa ada soalan, bolehlah terus diutarakan.